Oke, so selamat pagi kepada semua pelajar Lima Sains. Jadi hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang kedua terakhir untuk silibus fizik kamu lah. Oke, kita akan masuk kepada 7.2 kesan fotoelektrik. Oke, so 7.1 teori kuantum cahaya. Okay, kita sudah belajar, so dia agak panjang kan, so make sure semua formula tu kamu ada highlight dalam modul. Okay, cuba lengkapkan. Okay, teori-teori dia macam teori De Broglie semua tu. Okay, teori klasik, bezakan teori klasik, teori kuantum fizik moden. Okay, so itu semua kamu perlu bagi perhatian lah. Okay, so dia penting untuk menjawab soalan fakta. Okay, begitu juga dengan dia punya formula-formula itu. Okay, jadi untuk 7.1 dia lebih ringkas, 7.2 sorry. 7.2 ni dia lebih ringkas sedikit. Okay, so kita akan belajar kesan fotoelektrik. Okay, cikgu gunakan buku teks saja sebab dia pun sudah cukup lengkap. Kalau ada tambahan, cikgu akan mention sekarang lah. Okay, apa itu kesan fotoelektrik? Okay, kesan fotoelektrik ialah pembebasan. Okay, kamu boleh tengoklah. Dia merupakan pembebasan elektron apabila cahaya dipancarkan pada logam. Okay, pada bab 5 kamu belajar pembebasan elektron daripada permukaan logam apabila logam dipanaskan. Itu dinamakan sebagai pancaran termion kan. Okay, kita panaskan gunakan filamen. Tetapi sekarang kamu pancarkan saja cahaya, dia terus bebaskan elektron. Ini dipanggil sebagai kesan fotoelektrik. Tetapi ada syarat dia lah. Cahaya ni mesti ada frekuensi dia. Okay, frekuensi nantilah kita lihat apa syarat dia. Okay, ini susunan dia. Dia lebih kurang sama juga seperti susunan pancaran termion, cuma sekarang dia tak ada filamen sana. Okay, katot ini dia letak logam. Target lah, logam ini merupakan target untuk bebaskan elektron tu. Okay, katot you letakkan satu logam, anode positif. Okay, katot negatif lah. So kita pancarkan sumber cahaya. Kalau kamu tengok ini sel foto, apa itu sel foto dalam kehidupan harian kita? Yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik tu, telefon kamu, bukan telefon, sorry, kalkulator kadang-kadang dia ada fotosel sini. Okay, di kampung kamu kebanyakan rumah-rumah kebun, okay, pondok-pondok kebun ada gunakan fotosel lah. Okay, so fotosel digunakan untuk hasilkan elektrik kan, tenaga elektrik. Jadi itulah yang akan kita lihat lah. So apabila ada sumber cahaya daripada matahari ke, daripada sumber cahaya buatan manusia ke, okay, dipancar pada katot ini ataupun logam pekat cahaya ni, apa yang berlaku ialah dia akan bebaskan elektron. Kesan fotoelektrik. Mana pergi elektron tu? Elektron kan bersifat negatif. Elektron akan bergerak daripada katot ke anode. Kalau elektron bergerak daripada katot ke anode, apalagi pembawa cas yang satu lagi yang positif tu, lohong kan. Lohong akan bergerak daripada anode ke katot. Lohong ni, pergerakan lohong menunjukkan pergerakan arus. Apabila ada pergerakan dia kan, elektron bergerak ke anode, lohong tertarik ke katot. Apabila ada pergerakan merentasi dia lapisan susutan, okay, akan ada pengaliran arus lah. Pengaliran arus mengikut pengaliran lohong. Ingat, pengaliran arus sentiasa berlawanan dengan pengaliran elektron. Okay, inilah prosesnya. Kamu boleh baca lah. Okay, jadi apabila dia bergerak kan, ada pengaliran arus, jadi mili emitter itu akan detect lah. Okay, pergerakan fotoelektron daripada katot ke anode akan menghasilkan arus dalam litar. Before that, elektron yang terbebas kita panggil sebagai fotoelektron. Elektron yang terbebas dipanggil sebagai fotoelektron. Jadi apakah formula-formula yang boleh kamu guna? Okay, kamu boleh kira gunakan formula inilah. Okay,
yang terlibat. Apakah formula tersebut? Yang pertama, formula bagi tenaga foton. H ialah pemala Planck. Pemala Planck, berapa formula dia? 6.63 darab 10 negatif 34 Joule saat. F tu ialah frekuensi. Satu lagi ialah, formula yang satu lagi ialah panjang gelombang ataupun panjang gelombang cahaya tu boleh dikira menggunakan pemala Planck bahagi dengan momentum zarah-zarah cahaya tersebut. Okey. Ini ialah momentum. Kamu boleh tengok dalam teori Louis de Broglie. Okey. H tu ialah pemala Planck lah. Okey. Jadi balik kepada buku teks kamu. Okey, jadi bagaimanakah pemala Planck ini? Pemala Planck ni sebenarnya boleh kamu kira dalam makmal lah. Okey. Tentukan walaupun teori dia sudah ada nilai fix kan 6.63 darab 10 negatif 34 Joule saat, tetapi sebenarnya kita boleh jalankan eksperimen untuk tentukan menggunakan kit pemala Planck. Apa itu kit pemala Planck? Kamu boleh rujuklah. Dalam kit pemala Planck ni dia gunakan LED. LED ni merupakan sejenis diode. Okey, balik ke penerangan tu. Okey, kalau dia merupakan sejenis diode, diode terdiri daripada dua semikonduktor kan, semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Di tengah-tengah diode tu ada lapisan yang kita panggil sebagai lapisan susutan, dan lapisan susutan itu akan wujud satu voltan simpang. Dalam P semikonduktor tu dia banyak pembawa cas majoriti dia adalah lohong. Manakala N tu pula adalah elektron. Sebab dia negatif kan, elektron lah. Majoriti sana ialah elektron, P ialah lohong sebab dia positif. Dan lapisan susutan tu akan wujudkan satu nilai voltan simpang ataupun voltan minimum yang perlu dikenakan pada diode tu supaya dia membenarkan arus mengalir. Jadi apabila kita kenakan leselah voltan pada arus tu, voltan yang kamu kenakan pada arus tu sudah melebihi voltan simpang. Apa yang berlaku? Okay. Apa yang berlaku actually ialah lapisan susutan ini akan menjadi nipis. Okay. Apabila lapisan susutan menjadi nipis, okay, yang ini dia boleh across one another lah. Elektron attracts toward positif ataupun anode lohong attracts toward cathode. Okay. Jadi apabila ada pergerakan merentasi lapisan susutan, maka kita katakan bahawa diode tersebut adalah pincang ke depan. Jadi LED ni, LED pun merupakan sejenis diode lah, cuma dia ada kesan cahaya dia. Sebab itu dia gunakan LED dalam eksperimen ini. Okay. Jadi untuk buat eksperimen ini, kamu laraskan tombol ni. Okay, dia macam perintah boleh laras tu tak, cuma potentiometer tu kamu adjust apa? Potential, kamu adjust dia punya voltan lah. Kamu adjust 0.2. Okay, kita start from 0.2. Mungkin dia belum pincang depan ataupun LED belum menyala, tetapi kamu adjust je. Anggap dia sebagai nilai pemboleh ubah dimanipulasi. Kamu adjust 0.2. Catat saja sama ada dia menyala ataupun tidak, pincang ke depan ataupun tidak, kita catat saja nilai dia. Okay, catat nilai arus dia. Okay, setelah kamu dapat 5 set ke 6 set sehingga kamu rasa cukup. Okay, ini berlainan warna lah. Ini berlainan warna. Okay, kamu buatlah graf dia. Okay, kita buat graf yang pertama. Arus melawan voltan. Katakan ini graf kamu kan, data kamu. Okey, kita tak boleh biarkan graf kita tergantung. So, kamu tarik sampai bawah. Jadi, pintasan ini, VA itu kita akan panggil dia sebagai voltan pengaktifan. Apa itu voltan pengaktifan? Voltan yang menyebabkan LED tadi menjadi pincang ke depan ataupun arus boleh mengalir. Okey. Itu cara dia, tarik sampai bawah, cari pintasan, itulah voltan peraktifan. Lepas tu, nilai voltan peraktifan tu
Nah, contohnya kalau dia warna apa tadi? Kalau dia warna merah lah. Oke, kalau dia warna merah, nilai voltan pengaktifan kalau kita lukiskan dengan satu perpanjang gelombang tersebut untuk beberapa warna lah. Oke, untuk beberapa warna dapat daripada sini lah. Oke, kamu dapat daripada sini. Untuk merah berapa voltan, lukis. Untuk oranye berapa voltan pengaktifan dia lukis. Lepas itu kamu kira, sebab dia setiap warna dia ada panjang gelombang tersendiri. Jadi kita kiralah satu per panjang gelombang itu berapa. Contohnya merah ialah 623. 1 per 623 berapa? Oke, 1 per 586 berapa? Lepas itu voltan pengaktifan untuk setiap warna LED itu sama juga. Kamu kira dia, lepas itu dapatkan graf. Kamu akan dapati graf yang merupakan satu graf yang lurus juga. So, daripada graf ini, apa formula yang kita boleh kira? Kamu tak payah hafal inilah, kamu hafal ini saja. Oke, daripada graf 2, graf apa yang kamu perlu hafal? Daripada graf voltan pengaktifan melawan satu perpanjang gelombang bagi beberapa warna LED. Kita boleh dapati dia punya kecerunan kan, sebab graf garis lurus. Kamu boleh cari kecerunan dia menggunakan kaedah biasalah. Titik demi titik, kaedah segitiga. Lepas tu formula yang kamu hafal ini saja. Apa formula dia? Formula H sama dengan ME over C. H itu apa? H itu pemalah Planck lah. Tetapi pemalah Planck jangan ambil daripada teori. Kalau dia bagi set eksperimen macam ni, kamu perlu kira, buktikan dekat ke tidak dengan teori itu. M dalam kes ini adalah kecerunan graf. E adalah charge bagi satu elektron berapa? Dia fix, negatif 19 coulomb. C adalah laju cahaya. Laju cahaya ni pun tak boleh ubah-ubah lah. Cuma kecerunan graf saja kamu perlu kira sendiri daripada data tu. So, ini formula dia lah. Tetapi kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, formula kecerunan dia M sama dengan HC over E, sebenarnya dia daripada formula yang sama sahajalah. Jadi apakah hubungan di antara voltan pengaktifan VA dengan panjang gelombang? Apa hubungan dia? Kalau kamu tengok di sini, dari hubungan matematik je lah. VA berkaitan terus dengan 1 per lambda. Kalau setakat VA dengan lambda pula, apa kaitan dia? Kalau di bawah songsang kan. Jadi kita tahu VA dengan lambda ni hubungan dia adalah berkadar songsang. Sebab kalau kita lukis setakat VA dengan lambda ni, graf dia akan dapat macam ni. Tetapi kenapa kita perlu lukis 1 per lambda untuk dapatkan satu graf yang lurus? So itu ialah berkenaan dengan eksperimen untuk menentukan nilai pemalar Planck. Jadi apakah ciri-ciri fotoelektrik? Jadi ciri-ciri fotoelektrik boleh diterangkan menggunakan dua teori. Daripada teori klasik dulu. Teori klasik, lepas tu baru dia diperbetulkan. Kamu tengok dalam teori klasik, kesan fotoelektrik boleh berlaku apabila cahaya menyinari satu logam. Elektron dalam logam menyerap tenaga daripada cahaya dan terlepas. Itu betul lah. Tetapi kalau kamu tengok pada teori klasik, teori klasik mengatakan bahawa gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Apa itu tenaga selanjar? Kita sudah belajarkan 7.1. Jadi kesan daripada fotoelektrik, ini satu mistake dia. Dia bagi tahu kesan fotoelektrik boleh berlaku pada sebarang nilai frekuensi. Yang kedua, dia cakap kalau cahaya terang, elektron akan cepat dikeluarkan. Cahaya malam, tenaga rendah, elektron memerlukan masa yang lama untuk terlepas.
Oke, bermaksud teori klasik itu dia berkata bahwa yang pertama, oke, tak kira apa kuat frekuensi cahaya, elektron boleh terbebas. Itu yang pertama. Yang kedua, direkap kalau terang cepat berlaku. Kalau malam lambat berlaku. Bermaksud di sini direkap pembebasan elektron ataupun kesan fotoelektrik bergantung kepada keamatan, tidak bergantung kepada frekuensi. Alright, so itu ialah teori klasik. Kalau teori moden pula, dia sudah perbetulkan, jadi daripada eksperimen didapati, ini moden sudah. Oke, pemancaran hasil eksperimen mengkaji kesan fotoelektrik menunjukkan bahwa pemancaran menunjukkan bahwa pemancaran fotoelektron hanya boleh berlaku pada frekuensi cahaya apabila dia melebihi nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh keamatan. Okey, apa syaratnya? Untuk dia ini balik kepada lukisan tadi lah. Untuk dia berlaku, setiap logam dia ada frekuensi yang kita panggil sebagai frekuensi ambang. F0 kita panggil F0 ialah frekuensi ambang. Okay. Untuk fotoelektrik berlaku, frekuensi cahaya mesti melebihi daripada frekuensi ambang. Okay. Untuk dia berlaku mengikut teori baru ni lah. Teori klasik tidak. Teori klasik dia cakap tak kira apa nilai frekuensi pun dia tetap boleh berlaku. Tetapi untuk penemuan eksperimen dia mendapati frekuensi cahaya mesti lebih daripada frekuensi ambang. Kalau dia kurang daripada frekuensi ambang, fotoelektrik tak boleh berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, penemuan ini juga mengatakan bahawa pemancaran fotoelektron ataupun pembebasan elektron tadi tidak dipengaruhi oleh keamatan. Tak kiralah terang ke malam kah, dia tetap berlaku lah. Asalkan frekuensi tadi sudah mematuhi syarat, iaitu lebih daripada frekuensi ambang. Okay, kamu boleh baca perbezaan klasik dengan yang baru ni lah, penemuan eksperimen ni. Okay, so kita lihat di sini untuk akhir dia, semakin tinggi frekuensi foton, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang lah. Setiap logam dia ada frekuensi ambang dia tersendiri. Kalau tak lebih daripada frekuensi ambang, tak boleh bebaskan fotoelektron. Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan. Tak kiralah terang ke, gelap ke, malam ke, dia tetap boleh berlaku sebab dia cuma bergantung pada frekuensi. Keamatan bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga. Yang ini pula fotoelektron dipancar serta-merta secara serta-merta apabila permukaan logam disinarkan dengan cahaya. Ini beza dia lah di antara pancaran termion. Kalau pancaran termion, kamu perlu panaskan guna filamen dan dia akan memakan masa yang lama. Manakala pancaran elektron daripada permukaan logam, daripada kesan fotoelektrik adalah serta-merta. Cuma perlu tengok inilah, adakah tidak dia melepasi frekuensi ambang logam tersebut. So ini adalah tarifan frekuensi ambang, iaitu frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu cahaya. Okey, jadi sebelum kita habis, kita run off dulu apakah formula yang kita sudah belajar untuk bab ini. Yang pertama, kamu belajar macam mana nak kira tenaga foton. Yang kedua, daripada graf voltan pengaktifan dan satu per lambda panjang gelombang bagi beberapa warna LED itu, kita boleh dapatkan pemala Planck, iaitu H equal to ME over C. Apa H tu? H ialah pemala Planck, M ialah jisim, M ialah kecerunan. Ini ialah kecerunan
E adalah charge bagi satu elektron, C adalah laju cahaya. Okey, apa lagi formula? Okey, selain daripada E sama dengan HF, kita boleh kira juga tenaga apabila elektron terbebas daripada logam. Kita gunakan Hc over lambda. Sebenarnya sama saja formula dua ni. Okey, di mana C over lambda ni sebenarnya sama dengan frekuensi. Okey, so 1, 2, 3. Ada satu lagi lah, iaitu lambda sama dengan H over P pemalar plane bahagi dengan momentum. Okey. Jadi dalam you punya modul tu pun banyak formula dia. Kamu boleh highlightkan formula tersebut dan lengkapkan. Tidak banyak tugasan kamu cuma perlu lengkapkan bahagian A, bahagian B, iaitu kesan fotoelektrik setiap bahagian tu. Lepas tu ciri-ciri kesan fotoelektrik dan uji kendiri 7.2. Okey, baca balik nota-nota dalam modul tu. Okey, mungkin ada tambahan dia daripada buku teks lah. Okey, so itu sahaja untuk hari ini.